Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai semua. Bertemu kembali dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tingkatan 3 bersama Cikgu Picha. Baiklah, pada hari ini kamu akan belajar tema yang kedua, bersih selalu, sihat sentiasa, iaitu di bawah tajuk Pesan Doktor. Pada hari ini kamu akan belajar kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Kamu juga boleh rujuk buku teks muka surat 18 dan 19. Baiklah, sebelum kita ke topik pembelajaran kita pada hari ini, jom kita tengok apakah standard kandungan dan pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kamu akan belajar dua kemahiran, iaitu kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Untuk kemahiran membaca, standard kandungan, membaca untuk memahami makna perkataan, rangkai kata, istilah serta ungkapan dan ayat dalam pelbagai bahan. Standard pembelajaran, membaca dan menerangkan maksud istilah yang tepat dalam pelbagai bahan menggunakan glosari, iaitu kamus di bahagian belakang buku teks, dan juga kamus dan thesaurus dengan betul dan tepat. Untuk kemahiran menulis, menulis untuk melengkapkan maklumat dan menjawab soalan dalam pelbagai bahan. Untuk standard pembelajaran, menulis dan melengkapkan maklumat dan menjawab soalan rumusan dalam pelbagai bahan dengan betul dan tepat. Jadi, pada hari ini kamu akan fokus kepada menjawab soalan rumusan. Jom kita tengok macam mana cara untuk menjawab soalan rumusan. Seterusnya ialah kriteria kejayaan. Apakah yang akan murid dapat di akhir pembelajaran pada hari ini? Murid berjaya sekiranya murid dapat, iaitu yang pertama, membaca dan menerangkan maksud istilah dengan merujuk kamus. Kamu boleh guna sama ada kamus dewan. Kalau kamu tak ada kamus dewan dekat rumah, kamu boleh guna melalui sumber internet. Kamu cari dekat internet lah maksud perkataan ataupun istilah yang kamu tidak faham. Berdasarkan petikan buku teks muka surat 18 dan 19. Yang kedua ialah murid berjaya sekiranya murid dapat menulis rumusan berdasarkan bahan dengan betul. Nanti cikgu akan tunjukkan bahan iaitu petikan dan kamu kena tulis rumusan berdasarkan petikan yang diberikan. Seterusnya ialah aktiviti yang akan kamu lakukan pada hari ini. Jom kita tengok apakah aktiviti-aktiviti yang akan kamu lakukan pada hari ini. Yang pertama ialah membaca petikan daripada buku teks muka surat 18 dan 19. Baiklah, ini adalah petikan daripada buku teks muka surat 18 dan 19. Ini adalah petikan daripada cerpen. Tajuk cerpen tersebut ialah Postur Betul Anda Ceria. Jom kita baca sama-sama. Rania dan Emak tiba di klinik. Ada seorang pesakit sedang menunggu giliran untuk bertemu dengan doktor. Rania senang hati. Dia tidak perlu menunggu begitu lama. Tidak lama kemudian, namanya terpapar pada skrin yang terletak di bahagian atas ruang mengambil ubat. Gilirannya sudah tiba. Bilik nombor 2. Rania ini seperti orang tua doktor, kata Emak kepada Doktor Fatimah. Sakit belakang katanya. Adu Emak kepada Doktor Fatimah yang acap kali dikunjungi mereka jika ada masalah kesihatan. Maksud acap kali ialah sering kali, selalu. Kemudian Dr. Fatimah kemudiannya membuat pemeriksaan terhadap Rania dan mengajukan beberapa soalan kepada Rania.
Sejak bila awak berasa sakit belakang, Rania? Soal Dr. Fatimah lembut. 2 hari lepas, Doktor, jawab Rania. Sakitnya berterusankah? Soal Dr. Fatimah lagi. Tidak, pada masa tertentu, rasa sakit muncul, jawab Rania. Adakah sakit belakang awak muncul sesekali apabila hendak membongkok atau mengangkat benda yang berat? Soal Dr. Fatimah. Ya, Doktor, jawab Rania. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman berhadapan dengan kes sebegini, punca sakit belakang seperti ini ialah cara duduk yang salah, secara kerap ataupun berterusan, kata doktor kepada Rania dan emak. Jika Rania duduk, berdiri atau mengangkat barang secara salah dan berterusan, keadaan ini boleh menjejaskan postur badan. Terang Dr. Fatimah. Doktor, adakah cara duduk Rania yang salah ini akan menyebabkan dia mengalami masalah tulang belakang bengkok atau skoliosis? Soal emak bimbang. Jangan risau, Puan. Skoliosis bukanlah penyakit tetapi suatu bentuk kecacatan tulang belakang, iaitu tulang belakang bengkok secara tidak normal. Berdasarkan pengetahuan saya, skoliosis tidak berpunca daripada mengangkat beg yang berat, duduk secara janggal atau membongkok. Terang Dr. Fatimah. Emak berasa lega. Rasa bimbang yang meragut ketenangan emak sudah lenyap. Kini, fikiran emak tidak berombak lagi memikirkan masalah kesihatan Rania. Akan tetapi, Rania perlu membiasakan diri untuk duduk, berdiri atau mengangkat barang dengan cara yang betul. Kalau tidak, akan timbul pula masalah postur badan. Pesan Dr. Fatimah lagi. Nah, cuba lihat risalah ini. Risalah ini tentunya amat membantu Rania, kata doktor lagi sambil menyerahkan bahan bergambar tentang postur badan yang betul ketika melakukan pelbagai aktiviti. Rania mengambil risalah yang diberikan oleh doktor. Ketika membelek-belek risalah tersebut, dia teringatkan Cikgu Puat. Patutlah Cikgu Puat selalu menegur aku supaya duduk betul-betul. Bisik hati Rania. Oleh itu, berdasarkan petikan cerpen ini, dapatlah disimpulkan bahawa seorang pelajar yang bernama Rania mengalami masalah sakit belakang. Okey. Dan apabila dia hendak membongkok atau mengangkat barang, dia akan rasa sakit. Okey, hal ini adalah disebabkan kerana dia cara duduk yang salah secara kerap atau berterusan. Jadi kita perlulah memperbaiki cara duduk kita supaya badan kita kekal dalam keadaan yang sihat dan betul. Baiklah, tugasan untuk kamu, cikgu nak kamu cari apakah maksud perkataan skoliosis. Okey. Lepas tu nanti cikgu nak kamu tulis maksud perkataan ini dalam buku. Dalam buku karangan atau penulisan. Sebelum kamu buat rumusan, cikgu nak kamu tulis dulu apakah maksud perkataan skoliosis. Macam mana kamu nak cari maksud perkataan ni? Kamu boleh rujuk glosari, iaitu kamus yang ada di belakang di belakang halaman muka surat buku teks, ataupun kamu boleh rujuk kamus dewan, atau kamu boleh cari melalui internet. Baiklah, seterusnya ialah teknik menjawab rumusan. Cikgu akan terangkan macam mana teknik untuk menjawab rumusan. Ini adalah skor pemangkahan untuk soalan rumusan. Soalan rumusan adalah soalan yang terdapat dalam kertas 1 bahagian C, iaitu bahagian pemindahan maklumat.
Untuk soalan rumusan, okey, markah penuh ialah 15 markah. Okey, rumusan ada pendahuluan, ada isi dan juga penutup. Okey, untuk pendahuluan 2 markah, untuk isi 6 markah iaitu kamu kena bagi 6 isi. Setiap isi 1 markah. Jadi, bila kamu bagi 6 isi, kamu akan dapat 6 markah. Okey, untuk penutup 2 markah. Jadi, untuk ketiga-tiga bahagian ni bila dicampurkan akan jadi 10 markah. Okey. Dah cukup 10 markah. Markah penuh 15 kan? Okey, dekat mana nak dapat lagi 5 markah? Okey, dekat bahagian bahasa. Okey, dia akan tengok penggunaan bahasa kamu betul ataupun salah, gramatis atau tidak penggunaan ayatnya. Jadi, kalau ada kesalahan ejaan ataupun kesalahan bahasa, dia akan tolak lah. Okey, kalau tak ada apa-apa kesalahan, kamu akan dapat 5 markah. Okey. Seterusnya ialah teknik menjawab rumusan berdasarkan format pentaksiran tingkatan 3 ataupun PT3. Okey. Untuk soalan rumusan, kamu perlu menjawab dalam 3 perenggan. Okey, kita akan tengok satu-satu. Okey, untuk perenggan yang pertama adalah perenggan pendahuluan. Okey, kamu perlu membina satu ayat pendahuluan sahaja. Dan untuk perenggan pendahuluan ataupun ayat pendahuluan, kamu akan dapat 2 markah. Okey, yang kedua ialah mencari idea utama di dalam petikan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan idea utama? Idea utama ialah kehendak soalan. Okey, KS, kehendak soalan. Okey. Untuk bahagian perenggan pertama ini ataupun pendahuluan, okey, kita mulakan ayat dengan petikan membincangkan. Okey, kejap lagi kita akan tengok contoh. Okey, kita pergi kepada perenggan kedua. Okey, untuk perenggan kedua ialah perenggan isi, iaitu kamu perlu tulis 6 isi tersurat yang ada dalam petikan. Okey, isi tu dia dah bagi dalam petikan. Kamu kena baca petikan, kemudian kamu kena kenal pasti dan gariskan isi tersurat tersebut. Okey, dan untuk 6 isi tersurat ini membawa 6 markah, iaitu setiap satu isi ialah 1 markah. Okey, satu isi 1 markah. Okey. Kemudian ialah perenggan yang ketiga. Perenggan ketiga ialah perenggan penutup, iaitu kamu perlu membina satu ayat kesimpulan dan kamu akan dapat 2 markah. Okey. Untuk perenggan penutup, okey, perlu ada cadangan, iaitu siapa yang lakukan. Okey, dan ada harapan, iaitu kesan yang baik daripada cadangan. Okey, dan untuk perenggan penutup, kamu tidak boleh ambil daripada petikan. Kamu kena guna ayat sendiri. Okey. Baiklah, seterusnya ialah kita akan tengok langkah-langkah untuk menjawab soalan rumusan. Okey, langkah-langkah untuk menjawab soalan rumusan. Okey, langkah yang pertama. Okey, kamu perlu membaca arahan soalan dan kamu perlu tentukan arahan yang penting. Okey, kita tengok langkah yang kedua. Bacaan kali pertama ialah kenal pasti perkataan yang sukar difahami. Okey, bila kamu baca kali pertama, kamu kena kenal pasti apakah perkataan yang kamu tak faham dan kamu gariskan. Okey, yang kedua, bacaan kali kedua ialah kenal pasti isi utama, iaitu kehendak soalan dalam petikan. Okey, kehendak soalan ni dia tak nyatakan dalam
arahan soalan. Dalam arahan soalan tak ada kehendak soalan. Okey, kehendak soalan kamu nak cari kat mana? Kamu kena cari dalam petikan. Okey, bacaan kali ketiga, kenal pasti isi-isi penting berdasarkan isi utama iaitu kehendak soalan. Okey, jelas? Langkah ketiga ialah bila kamu dah baca kali pertama, kali kedua dan kali yang ketiga, bila kamu dah kenal pasti isi utama iaitu kehendak soalan dan juga isi-isi penting, apa yang kamu perlu buat ialah kamu perlu senaraikan ataupun gariskan isi utama iaitu kehendak soalan dan isi-isi penting yang kamu peroleh. Kemudian kehendak, ini adalah kehendak soalan lah. Kehendak soalan ialah cikgu terangkan dekat sini, kehendak soalan ialah isi utama. Isi-isi penting ada 6. Kamu kena senaraikan lah daripada isi yang pertama hingga isi yang ke-6. Kamu sama ada kamu nak senaraikan ataupun kamu boleh gariskan isi-isi penting tersebut. Langkah yang keempat ialah membina rumusan yang lengkap, iaitu kita mulakan dengan perenggan pendahuluan. Perenggan pendahuluan, macam mana nak tulis perenggan pendahuluan? Kamu ikut yang cikgu bagi ni. Petikan membincangkan isi utama. Isi utama ini apa? Kehendak soalan. Contohlah dalam soalan tu, dalam petikan, kamu baca petikan. Contohlah kamu baca satu petikan kan. Bila kamu dah baca, kamu tahu dia punya kehendak soalan dia, kepentingan amalan gotong royong. Jadi, macam mana kamu nak bina pendahuluan untuk soalan rumusan? Kamu tulislah. Petikan membincangkan kepentingan amalan gotong royong dalam kalangan masyarakat. Titik. Kamu dah dapat berapa markah? 2 markah. Faham? Kemudian, langkah yang kelima ialah kamu kena senaraikan ataupun kamu kena tulis isi untuk perenggan yang kedua, iaitu tadi pendahuluan perenggan 1 kan. Untuk isi ialah perenggan yang kedua. Cikgu dah terangkan tadi tu. Isi perenggan 2. Jadi kamu senaraikan isi-isi penting dengan menggunakan penanda wacana. Macam mana nak mula ayat untuk perenggan isi? Untuk perenggan isi yang pertama, kamu boleh gunakan ayat antara. Ini adalah isi utama ataupun kehendak soalan. Cikgu ambil daripada contoh tadilah. Antara kepentingan amalan gotong royong ialah, kamu tulislah isi yang kamu jumpa dalam petikan tersebut. Guna penanda wacana yang seterusnya iaitu selain itu. Kamu masukkan isi yang kedua. Isi kedua. Penanda wacana seterusnya kamu masukkan isi 3. Di samping itu isi 4. Tambahan lagi isi 5. Dan akhir sekali adalah isi yang ke-6. Jelas? Kamu kena jawab dan tulis dalam bentuk perenggan. Baiklah, seterusnya ialah langkah yang ke-6. Iaitu kamu perlu menulis perenggan yang ketiga. Perenggan penutup. Kamu boleh gunakan penanda wacana yang cikgu dah sediakan kepada kamu. Iaitu tegasnya, kesimpulannya, rumusannya oleh itu. Apa yang perlu kamu tulis dalam perenggan penutup ialah kamu perlu tulis cadangan. Apa yang dimaksudkan dengan cadangan iaitu siapa yang perlu bertindak dan apa yang perlu dilakukan. Kemudian kamu guna
kata hubung supaya, agar. Okey. Ni adalah kata hubung keterangan Okey, kemudian kamu perlu tulis harapan. Apakah yang dimaksudkan dengan harapan? Iaitu kesan baik dari tindakan tadi. Okey, contohlah kita guna soalan yang tadi tu. Soalan kepentingan amalan gotong royong. Okey, macam mana nak buat kesimpulan? Okey, contohnya kesimpulannya semua pihak, okey, kau masukkan cadangan. Siapa? Semua pihak. Okey, kesimpulannya semua pihak perlulah, okey, apa yang dia perlu buat? Apa yang dia perlu lakukan? Okey, kesimpulannya semua pihak perlulah berganding bahu membersihkan kawasan sekitar. Okey, supaya, okey, apa harapan dia? Supaya apa? Supaya kawasan tempat tinggal kita akan lebih bersih. Okey, titik. Itu adalah perenggan untuk penutup, iaitu kesimpulan. Okey, bila kamu dah tulis satu ayat yang penuh macam tu, ada cadangan, ada harapan dan kamu akan dapat 2 markah. Okey, jelas? Seterusnya ialah langkah yang ketujuh. Apa yang kamu perlu buat ialah, okey, bila kamu dah tulis perenggan yang pertama, pendahuluan, perenggan kedua, isi dan juga perenggan ketiga, penutup, dah siap tulis semua rumusan yang lengkap. Okey, kamu perlu kira. Okey, yang tadi yang ni, yang 3 perenggan. Okey, kamu perlu kira jumlah patah perkataan dan jumlah patah perkataan tersebut ditulis dalam bentuk kurungan di bahagian bawah sebelah kanan. Okey, contohlah yang ni kamu punya rumusan kan. Okey. Kemudian dekat bahagian bawah sebelah kanan ni kamu tulis bilangan patah perkataan. Okey, jelas? Baiklah, seterusnya ialah tugasan yang perlu kamu lakukan pada hari ini. Baiklah, pada hari ini cikgu nak kamu menulis satu rumusan yang lengkap. Okey, tugasan ini kamu perlu buat dalam buku karangan ataupun buku penulisan, iaitu buku garis panjang. Okey. Ini adalah soalan untuk kamu. Okey, arahan soalan. Baca petikan di bawah ini dengan telitinya. Berdasarkan petikan tersebut, tulis satu rumusan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Okey, maksudnya kamu tak boleh guna ayat daripada petikan ni. Maksudnya kamu tak boleh ambil ataupun salin daripada petikan sebiji. Okey, kamu kena tukar ayat tu. Okey. Supaya apa? Kenapa kamu kena guna ayat kamu sendiri? Sebab bila kamu guna ayat kamu sendiri, kamu akan dapat markah bahasa 5 lah. Okey, markah penuh. Okey, itu pun kalau tak ada kesalahan bahasa, iaitu kesalahan ejaan ataupun kesalahan dari segi susunan ayat. Okey. Okey, kamu boleh bacalah. Ini adalah petikan yang cikgu kongsikan. Okey, cikgu nak kamu baca petikan ini. Kemudian cikgu nak kamu bina satu rumusan yang lengkap, iaitu kamu kena tulis dalam bentuk perenggan. Okey, iaitu 3 perenggan. Okey, ini adalah sambungan daripada petikan tersebut. Okey, nanti kamu bacalah. Dan cikgu pun akan kongsikan tugasan ini dalam Google Classroom dan juga dalam grup Telegram kelas. Okey, kalau kamu boleh login Google Classroom, kamu boleh terus jawab dalam Google Classroom, iaitu dengan cara kamu klik di bahagian Open with Google Document. Okey, kemudian kamu boleh terus type jawapan kamu dekat situ. Okey, kemudian jangan lupa untuk tekan button turn in.
Okey. Kemudian cikgu nak bila kamu dah jawab dalam tu, kalau kamu ada printer, kamu print dan kamu lekatkan ataupun tampal dalam buku karangan. Okey, kalau yang tak ada printer, tak ada masalah, kamu boleh salin soalan yang cikgu bagi ni. Cikgu nak kamu salin petikan yang cikgu bagi ni. Kamu kena salin petikan. Kalau kamu terus tulis jawapan, nanti cikgu tak tahu pula kamu ambil petikan mana kan. Cikgu nak tengok, nanti cikgu nak tanda buku kamu. Susahlah. Okey, cikgu nak kamu salin petikan, kemudian tulis jawapan di bahagian bawah. Okey, faham? Okey, jawapan di bahagian bawah. Okey, jelas? Baiklah, di sini cikgu ada kongsikan dua gambar, iaitu gambar postur berdiri yang betul dan juga gambar postur ataupun cara duduk yang betul. Okey. Contoh untuk postur berdiri yang betul. Okey, kamu tengok gambar yang pertama. Ini adalah cara yang salah. Okey, sebab apa? Dia punya bahagian dada dia ke depan. Okey, dia tak sama ni dia punya ni. Okey, jadi untuk gambar yang kedua, okey, pun tak boleh juga sebab bahagian belakang dia terlalu ke belakang dan depan dia terlalu ke depan. Okey, untuk gambar yang ketiga, ini pun adalah cara berdiri yang salah sebab dia terlalu membongkokkan bahagian belakang badan dia. Okey, ini boleh menyebabkan tulang belakang dia akan menjadi bengkok. Okey, cara berdiri yang keempat, ini pun adalah salah sebab kalau kamu tengok bahagian kepala ataupun leher dia terlalu ke depan. Okey. Dan ini gambar yang kelima adalah gambar cara berdiri yang betul. Okey, kalau kamu tengok dalam gambar ni, dia punya cara berdiri ataupun bahagian badan dia adalah lurus. Okey, ini adalah cara berdiri yang betul. Okey, kemudian untuk gambar yang kedua, iaitu gambar postur duduk ataupun cara duduk yang betul. Okey, kalau kamu tengok cara duduk yang pertama, okey, gambar wajah yang pertama ni, okey, ini adalah cara duduk yang salah. Okey, dia terlalu membongkokkan badannya. Okey, dia terlalu, bukan dia membongkokkan badan, dia punya tangan dia tu diletak di bahagian bawah meja. Okey, ini akan menyebabkan dia rasa lenguh lah nanti dekat bahagian tangan dia. Okey, untuk gambar yang kedua, ini adalah cara yang dia bongkokkan badan tu. Okey, ini adalah yang salah lah. Kita tak boleh duduk dengan membongkokkan badan. Nanti tulang belakang kita akan bengkok. Okey, yang kedua ialah gambar yang ketiga, maaf ini adalah gambar yang ketiga. Ini pun adalah cara duduk yang salah. Okey, dan gambar yang keempat adalah gambar yang cara duduk yang betul. Sebab apa? Okey, bahagian badan dia adalah lurus. Okey, kita tak boleh duduk dengan cara membengkokkan badan. Okey, nanti badan kita punya badan akan mengalami rasa sakit-sakit, sakit sendi, sakit tulang. Okey, kamu perlulah duduk ataupun berdiri dengan cara yang betul supaya hidup kita akan lebih ceria. Sebab apa kita akan lebih ceria? Sebab kita tidak akan mudah untuk mendapat penyakit. Okey, kamu masih muda kan? Jadi tolong ubah sebelum terlambat. Okey, kalaulah contohlah kamu memang pernah ataupun memang kamu sekarang ni, ini adalah tabiat kamu. Gambar-gambar yang cikgu kongsikan ni sama ada postur berdiri ataupun postur duduk ini adalah tabiat kamu semasa sekarang. Jadi tolong ubah supaya kamu tidak mengalami sakit di kemudian hari. Okey. Baiklah, sekiranya ada soalan, kamu boleh kemukakan soalan tersebut dalam grup Telegram kelas ataupun kamu boleh PM cikgu secara personal. Okey, nanti cikgu akan cuba jawab dan membimbing kamulah apa yang kamu tak faham.
Okey, terima kasih kerana mengikuti kelas kita pada hari ini. Cikgu harap segala penerangan cikgu akan memberikan manfaat kepada kamu pada hari ini. Jumpa lagi nanti. Bye. Assalamualaikum.